Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Aisyah, line baru okey. Masuk lewat lah pukul 2.22. Tapi bagaimanapun saya faham. Okey, betul-betul faham. Biasalah kan dengan hujan kat luar kan. Hujan pun kuat sekarang ni, angin kuat. Jadi memang line akan bermasalah. Walau bagaimanapun, kita akan teruskan juga kelas lah. Cuma kalau lepas ni ada masalah dengan kelas, tak boleh nak masuk kelas ke, ataupun line tu dalam setengah jam tak boleh nak masuk, boleh message ataupun telefon. Kadang-kadang internet masalah, telefon boleh lagi. So, boleh telefon saya. Boleh beritahulah tak boleh masuk sebabnya line tak okey. Tak apa. Kita boleh rekod segala bukti tu untuk laporan. Tapi kalau senyap je, saya tak tahu sama ada anda bermasalah ataupun memang tak nak masuk kelas. Jadi, saya menghantar laporan berdasarkan pemahaman saya. Okey? Boleh. Untuk hari ini, insya-Allah kita akan lihat kepada penulisan kreatif puisi. Kalau tak hantar lagi buku skrap puisi, boleh teruskan buat. Dan kalau dah hantar, Alhamdulillah, boleh tengok balik apa yang kita nak bincang pada hari ini untuk memastikan mungkin ada benda-benda yang perlu diperbaharui ataupun anda nak murnikan buku skrap anda, boleh kita menggalakkan pelajar-pelajar untuk sentiasa menambah baiklah buku skrap dia. Okey, saya tak pasti dia rekod atau tidak ni. Tak rekod rasanya. Jadi saya kena buat macam ni untuk dia rekod lah. Your entire screen. Share. Okay. Saya terpaksa buat macam ni sebab saya nak rekod. Dan kalau boleh yang ini. Okay. Untuk penulisan kreatif puisi. Saya cuma boleh kata untuk menulis puisi ia agak lebih kreatif daripada penulisan cerpen. Walaupun kedua-duanya kreatif sebabnya untuk puisi ni kita nak kalau boleh ia bukan berbentuk satu lapisan permukaan sahaja. Sebab puisi ia lebih kepada pelbagai lapisan simbolik, okey, hyperbola, parabola, semua benda yang kita boleh jadikan sebagai simbolik kepada ayat-ayat yang kita gunakan tu, itu lebih baik untuk sebuah puisi. Baca boleh. Okey. Jadi untuk kita tunjuk ni, untuk kita mengadakan kelas puisi ni, saya nak kalau boleh pelajar saya cuba ambil teknik lah. Sebab menulisnya bukan mengambil masa satu semester untuk menulis dan menjadi pakar dalam menulis puisi. Ia mengambil kira minat, ia mengambil kira bagaimana kita banyak pengetahuan terhadap perbendaharaan kata. Bagaimana kita pandai menggunakan simbolik tu dalam ayat kita. Bagaimana kita boleh menggunakan penggunaan beberapa perlambangan dalam puisi kita. Jadi kerja penulisan kreatif puisi ini tidak semudah cerpen. Saya bagi awak kerja puisi ni ialah buat buku skrap. Sebab bagi saya ia akan lebih mudah untuk awak orang kata lakukan bila awak copy paste apa-apa yang puisi yang berkaitan dengan tema yang awak dah pilih, tajuk yang awak dah pilih. Berbanding dengan awak membina puisi, agak sukar. Sebabnya untuk membina puisi ni kadang-kadang seorang penulis puisi dia akan peram puisi dia lama baru dia bagi pada orang lain untuk baca, murnikan, bagi pandangan, dan kemudian kadang-kadang apa yang tulis tu mungkin panjang. Bila sampai pada pakar dia akan pendekkan.
Okey, 3 buah puisi yang saya tunjuk dekat muka pertama ini adalah puisi-puisi saya yang diterbitkan, yang pernah dikeluarkan. Yang Nilam di Jari Manis yang hujung sekali ni, ini adalah puisi pertama saya yang keluar di Utusan Malaysia, bukan, Mingguan Malaysia, yang mana itu telah dimurnikan oleh cikgu saya, Cikgu M. Arif, yang awak tengok video dia tu, yang saya suruh awak tengok video di YouTube, itu cikgu saya yang paling banyak membantu saya dalam penulisan puisi. Tapi dia juga yang beritahu saya, Siti, kekuatan awak pada cerpen. Itu yang diberitahu saya. Jadi sebab tu saya lebih cenderung untuk pergi kepada cerpen. Walau bagaimanapun, Nilam di Jari Manis memberikan satu impak yang besar kepada saya, sebab dalam ramai-ramai dalam bengkel tahun 2017 tu, saya orang pertama yang berjaya diterbitkan puisinya melalui akhbar. Sebab bila saya tulis puisi ni, saya hantar kepada cikgu saya tu, dia pun cakap, okey, dia murnikan. Bila dah murnikan, dia kata, awak ambil ni, hantar kepada Mingguan Malaysia, insya-Allah boleh keluar. Lepas tu alhamdulillah keluar. Nilam di Jari Manis. Memang indahlah bila dimurnikan oleh cikgu saya, dan saya beri kredit ni memang betul-betul saya beri kepada cikgu saya. Okey, selepas daripada tu, barulah saya menulis secara independen ataupun berdikari lah. Tak ada dah tulis-tulis bagi kat dia, tak ada dah lah, sebab dia dah mula ajar. Bila pergi bengkel setiap tahun, kita akan nampak benda baru setiap tahun. Setiap tahun, daripada tahun 2017 sampai tahun 2020, saya pergi ke bengkel yang sama. Walaupun orang kata belajar benda sama, tetapi banyak benda baru yang kita belajar tahun demi tahun. Kalau awak berminat, sebenarnya boleh masuk. Sebab tak mahal pun, RM15 je rasanya. Boleh masuk, boleh join, sebab dia hujung minggu. Bila dia hujung minggu, kita ada masa terluang lah untuk pergi sertai. Apa yang hebatnya atau apa yang bestnya bila masuk bengkel penulisan ni, ialah kita dapat kenal ramai guru-guru, sifu-sifu yang boleh bawa kita ke arah channel yang betul untuk penulisan. Sebenarnya kita terikat kadang-kadang terikat dengan satu perangai ni. Kita tulis, lepas tu kita tak tahu nak hantar kat mana. Kita mungkin seorang penulis yang baik, tapi kita tak tahu nak hantar kat mana, atau kita takut, jadi kita tidak buka dunia kita tu, menyebabkan benda tu terperap. Jadi kalau kita pergi ke bengkel ni, kita akan kenal ramai. Kita kenal dengan sifu, kita kenal dengan orang-orang majalah, kita kenal orang-orang penerbit. Jadi lebih senang untuk kita bertanya kepada mereka bagaimana untuk menerbitkan penulisan kita. Baik, ini adalah contoh-contoh puisi saya. Okay. Untuk penulisan kreatif, untuk penulisan kreatif, seorang penulis mempunyai genre penulisan masing-masing, yang mana mereka mempunyai minat. Kepakaran penulisan kreatif adalah tidak formal, tapi masih tertakluk pada format yang tertentu. Penulis harus tahu menulis mengikut format yang betul agar penulisan kreatif anda layak disiarkan di mana-mana penerbitan. Okay, ini amat-amat penting diketahui oleh seorang penulis. Sebabnya macam saya cakap pada anda, anda kena tengok diri anda ni lebih cenderung kepada minat yang satu. Nak tulis puisi ke nak tulis cerpen? Boleh je, kalau nak ambil semua pun tak ada masalah. Memang tidak ada sebarang kekangan. Boleh. Cuma apa yang kita nak ialah bila seorang penulis itu, dia meletakkan fokus kepada genre penulisan dia yang tersendiri, dia akan lebih banyak belajar untuk meningkatkan kemahiran dia. Okay? Bila kita tidak meningkatkan kemahiran dalam penulisan kita, kita jadi menulis dalam satu arah sahaja. Ataupun kita menulis pada satu aras sahaja. Kita rasa bahawa dah cukup. Sampai kat situ kita dah bisa dah kan. Dah kata bisa dah. Tak. Okay, kita kena go further, kena pergi jauh lagi supaya kepakaran kita tu lebih tinggi. Dan dengan itu minat kita akan lebih mendalam. Okay, penulisan kreatif adalah tak formal, tapi ia masih ada format yang tertentu. Okay, puisi ni format dia macam ni, cerpen macam ni. Puisi pula ada beberapa jenis puisi, kategori-kategori puisi. Ada yang 3 rangkap, ada yang 4 rangkap, ada yang beberapa rangkap, ada yang soneta. Jadi format-format tertentu itu perlu kita patuhi. Sebab bila kita nak menulis puisi, kita bukan sekadar tulis. Memanglah ada istilah penulisan puisi bebas. Ada istilah puisi yang bebas. Walau bagaimanapun bila kita ada format, kita lebih terarah. Okay, kita lebih terarah dan kita lebih terpandu dengan penulisan kita.
Okey, penulis harus tahu menulis mengikut format yang betul agar ia layak disiarkan. Kalau anda menulis hanya untuk suka-suka, tak nampak di situ di mana rasionalnya untuk anda menulis. Tapi kalau anda kata menulis itu untuk diterbitkan, itu lebih rasional dan itu lebih baik. Sebab bila kita menulis, kita ada hasil. Bila hasil sebenarnya kalau kita sendiri mungkin kita tak kongsi dengan orang. Tapi bila kongsi dengan orang, kita akan rasa lebih orang kata lebih bagus lah, sebab kita boleh menyumbang hasil penulisan kita kepada orang lain. Manalah tahu di dalamnya terselit sedikit sebanyak moral, sedikit sebanyak dakwah yang kita boleh kongsi dengan orang lain, yang boleh menyentuh jiwa dia, sehingga bila dia baca tu, dia dapat sesuatu daripada penulisan kita. Okey, jadi untuk melayakkan ia diterbitkan di mana-mana penerbitan, kita kena tengok dari segi formatnya. Okey, kena tengok format penerbit ataupun editor tadi. Okey, sebagai pengenalan, untuk penulisan kreatif ni, penulisan puisi maafkan saya, tidak disangkal bahawa pembacaan ringan menjadi trend kepada masa kini. Yang ramai membaca adalah orang yang suka menerima sumber pembacaan yang berat. Kita tahu bahawa macam budak-budak muda lah, macam Aisyah sendiri, mungkin kalau kawan-kawan anda pun boleh nampak mereka lebih suka kepada sumber pembacaan yang ringan. Okay, novel itu pembacaan yang ringan. Tapi novel pun mereka pilih juga. Ada yang novel terlampau berat yang mereka tak faham. Contohnya novel-novel futuristik, atau novel-novel misteri, atau novel-novel horror. Kita tak suka yang tu, kita lebih suka yang jenis romantis, kemasyarakatan, kekeluargaan kan, percintaan. Itu novel-novel yang kita rasa ringan. Bila rasa ringan, kita mahu novel-novel begitu lebih banyak. Jadi penulis-penulis juga tergerak untuk buat novel-novel demikian dengan tidak menyangkalkan bahawa masih ada lagi pembaca di luar sana yang mahukan pembacaan yang membantu minda mereka berfikir dengan lebih kritis. Maksudnya mereka nak baca sesuatu yang berat. Mereka nak. Mereka nak baca di luar kotak penulisan novel biasa. Mereka dah tak nak dah genre bercinta ke genre kekeluargaan. Mereka tak nak dah. Sebabnya hari-hari dah mereka temui isu-isu kekeluargaan, kemasyarakatan. Tak nak dah. Saya nak baca sesuatu yang di luar daripada apa yang berlaku di dunia sekarang. Dengan itulah adanya pembacaan yang lebih berat atau pembacaan imajinasi yang lebih tinggi, iaitu penulisan dari segi futuristiknya, horornya, misterinya, out of the box, di luar kotak. Untuk itu, bila kita tahu trend, sebenarnya sebagai penulis anda kena tahu trend. Saya pun bila saya menulis, saya kena tahu trend. Puisi bagaimana yang orang nak. Puisi-puisi ni dia ada tema dia juga macam cerpen. Kalau anda rasa anda nak tulis puisi yang untuk kanak-kanak, ia berbeza ya dengan puisi-puisi orang dewasa. Puisi-puisi orang kebanyakan dengan orang-orang puisi untuk satira atau sindiran kepada orang politik juga berbeza. Puisi-puisi untuk mereka yang mahukan semangat kenegaraan ataupun patriotisme itu juga berbeza dengan puisi-puisi masyarakat biasa. Jadi kita nampak bahawa trend itu bagaimana, keinginan rakyat ataupun keinginan pembaca tu macam mana. Okey? Jadi kena tahu apakah trendnya tadi. Ia merupakan kesan pengaruh yang cenderung membaca mesej. Jadi sekarang ni kita tahu bahawa ramai antara kita yang suka baca WhatsApp, IG, kan, Facebook, kan, apa lagi yang suka TikTok, yang suka tengok YouTube. Jadi benda-benda ni sebenarnya bersifat ringkas dan ringan. Bila ringkas dan ringan, orang tak suka baca panjang-panjang. Puisi pun orang baca pendek-pendek tu, orang lebih suka baca puisi pendek berbanding puisi yang panjang. Walau bagaimanapun, kita tak boleh nafikan bahawa kita menulis tu kena ada intipatinya ataupun kena ada isinya yang berbentuk mengupas isu-isu semasa. Kalau kita buat genre moden lah, awak tulis puisi berkaitan dengan gejala sosial, itu moden. Tapi kalau puisi anda itu berbentuk klasik ataupun sastera lama, dia jadi lain. Dia jadi lain. Individu yang ingin menulis secara kreatif perlu membuka minda ke alam imajinasi yang berwarna-warni. Imajinasi warna-warni ni maksudnya awak boleh menulis dengan begitu luas. Luas sangat. Imajinasi anda bukan saja di Kelantan, bukan saja di rumah anda,
Tetapi imajinasi anda itu di luar. Bukan saja di luar Malaysia, di luar negara, tapi di luar dunia pun sebenarnya. Sampai kepada planet-planet Zuhal, Marikh semua pun kalau awak nak capai ke situ pun sebenarnya awak capailah. Itu adalah peringkat imajinasi seseorang penulis. Ia bergantung kepada latar belakang. Kalau latar belakang anda seorang yang kuat membaca, ataupun anda suka menonton cerita-cerita yang berimajinasi tinggi, anda akan tergerak ke arah alam imajinasi yang tinggi itu. Tapi kalau anda lebih suka kepada cerita-cerita yang masyarakat, ataupun awak suka membaca surat khabar, suka cerita pasal benda yang berpijak di bumi nyata, imajinasi anda nak pergi jauh tu payah. Anda akan terikat dengan fakta. Bila fakta ni kita tidak bermain dengan imajinasi, kita lebih pegang pada fakta. Dan untuk penulisan kreatif kita boleh guna fakta. Boleh, bukan tak boleh guna fakta, tapi kita mengolahnya dalam bentuk yang lebih kreatif. Ia sejajar dengan kepelbagaian plot, kisah dan hikayat yang nak sampai. Ia memberikan hanya satu warna, penulisan merupakan kegagalan. Penulis kena kreatif. Maksud kreatif ialah berwarna-warni. Maksudnya kita kena bagi keindahan penulisan itu kepada pembaca. Kita bukan menulis macam surat khabar. Surat khabar hitam putih. Itu pun surat khabar dalam zaman dulu lah. Zaman P. Ramlee dulu. Memanglah hitam putih. Tapi bila dah masuk zaman saya. Tak hitam putih dah. Dah ada dah cover head letterhead dia yang berwarna-warni. Gambar sikit sebanyak ada warna dah. Kartun-kartun ada warna dah. Zaman saya surat khabar. Zaman sekarang memang very colourful surat khabar. Awak boleh tengok dari segi peredaran zaman. Maksudnya warna-warni itu menarik minat pembaca. Tapi kita bukannya melukis dalam penulisan kita. Kita memberikan ayat-ayat yang berwarna-warni. Ayat-ayat yang bila dia baca, dia rasa keindahan tu. Bila kita cakap tentang sesuatu, dia capai apa yang kita cakap tu dengan begitu empati. Kalau kita cerita pasal anak yatim. Anak yatim yang tidak ada ibu dan ayah, bila kita menulis puisi tentang perasaan seorang anak yatim yang tidak ada ibu dan ayah. Kalau dibaca oleh orang yang ada ibu dan ayah pun dia akan menangis. Itu sampainya warna-warni tadi tu. Sampainya kepada jiwa pembaca. Walaupun dia tak alami benda tu, tapi dia boleh berasa empati. Empati ni maksudnya dia boleh berada di dalam kaki, berada di dalam kasut subjek yang dinyatakan dalam puisi. Kalau kita cerita pasal wanita yang tengah dalam kesedihan kerana ditinggalkan oleh suami dia. Dia pun membicarakan tentang kesedihan dia, kegagalan perkahwinan dia. Dia menceritakan dalam puisi. Kita yang belum kahwin pun kita boleh rasa. Dan kita mungkin menangis bersama dia. Jadi itu yang dikatakan tadi, kita memberikan imajinasi yang berwarna-warni daripada penulisan kita. Bila kita hanya beri satu warna kepada pembaca, pembaca tak faham. Dia tak faham ataupun dia tak boleh mendalami. Bila dia tak boleh mendalami, apa ataupun di mana sebenarnya kejayaan kita menulis. Kena fahamnya itu ya. Ramadan tak masuk lagi. Saya ingatkan Ramadan masuk dah. Untuk penjiwaan. Penjiwaan ni bukan kata awak lara dah. Memang ada setengah-setengah orang mengatakan bahawa ahli-ahli syair, penyair itu adalah mereka yang lara sebab dia lebih kepada imajinasinya, dia lebih kepada dunianya sehingga tidak berjijak. Tak buat amalan, tak semayang beg apa. Itu mungkin syair-syair yang sudah sampai tahap majnun orang kata. Tapi mereka yang sebenarnya pada saya lah secara personal. Saya rasa semakin kita menjiwai apa yang kita tulis, semakin kita nampak kebesaran Tuhan tu dan semakin kita rapat kepada agama kita, kepada kejadian kita sebagai hamba Allah. Sebenarnya lah itu maksud penjiwaan. Saya kadang-kadang kita tak boleh nak tolak. Memang ada di antara ayat-ayat yang mengatakan bahawa si penyair adalah mereka yang gila. Sebabnya mereka tidak waras. Mereka sentiasa bercakap tentang sesuatu dalam bahasa yang hanya mereka faham. Kadang-kadang orang biasa tak faham apa yang penyair cakap. Apa yang pemuisi tulis kan. Orang tak faham. Dia kata ji wasau ke. Saya rasa itu salah. Itu adalah salah kerana kita tahu bahawa kadang-kala platform
platform untuk kita berdakwah juga terletak dalam penulisan kreatif. Penulisan kreatif inilah penulisan yang indah. Bila kita nak mencoret keindahan Islam itu, kita gunalah ayat-ayat yang indah. Ayat-ayat yang indah itulah ayat-ayat puisi. Bila kita memuja kebesaran Allah, memuja ciptaan-ciptaan yang telah dijadikan oleh Allah ini merujuk kepada kebesaran dan juga keindahan alam itu, kita gunakan ayat-ayat yang indah dalam penulisan puisi. Sebenarnya penjiwaan itu lebih sampai kepada pembaca. Kalau sekadar kita kata pokok warna hijau, air warna biru, langit warna biru, api warna merah. Kalau kita sekadar cakap macam tu, mungkin penjiwaan tiada. Itu adalah fakta. Kita tak lari pada fakta. Tapi kadang-kadang orang nak sesuatu yang indah. Cuba beritahukan, cuba kau gambarkan tentang dunia ini dalam bentuk yang indah. Kita gambarkanlah dengan ayat-ayat yang indah. Okey, yang kita kata pokok tu berwarna hijau. Kita katalah sesuatu yang lain. Kita boleh kata bahawa ia hidup. Ia hidup dengan kehijauannya. Dan ia mati dalam kekeringan jingga. Itu ayat menunjukkan bahawa pokok tu hidup hijau. Dia mati dengan warna daun-daun yang oranye atau jingga. Jadi keindahan itu lahir kerana penjiwaan tadilah. Bukan kita jiwa sorang tu. Tetapi kita menyampaikan tentang apa yang ada di sekitar kita ataupun isu yang kita nak kupas tu ataupun elemen puisi kita dengan indah. Dengan indah. Bila indah, ia lahir daripada jiwa kita. Itu keindahannya. Dia tak boleh lahir di hujung tangan kita. Walaupun kita menaik guna jari, kita menulis guna jari, tetapi kita tak nak ia lahir di hujung jari. Kita nak ia lahir daripada jiwa. Itu sebenarnya hakikat seorang pemuisi. Kalaulah kata dia duduk saja kata pemuisi hidup dalam dunia dia, betul. Dia hidup dalam dunia kata-kata dia, bukan dia hidup dalam dunia imajinasi dia. Tak. Ramai mereka yang berpijak di bumi nyata. Ya, betul. Mereka pun ada anak bini, mereka pun ada kerja, mereka pun makan nasi. Ya, mereka bukan duduk di dunia imajinasi sepanjang masa, tidak. Tetapi bila dia menulis, dia cuba mencapai tahap imajinasi yang mana dia gambarkan sesuatu tu supaya dia mampu menjiwai. Dan benda tu lahir daripada jiwa dia untuk penulisan dia. Sebab sesuatu yang diluahkan dari jiwa mampu menangkap jiwa lain. Itu keindahan penulisan puisi. Bila kita mampu tangkap jiwa orang melalui jiwa kita yang kita luahkan melalui penulisan kita. Sebab itulah ia berimpak. Impak ni maksudnya meninggalkan kesan. Kalaulah kita kata istilah puisi ni, kita kata memang jauh daripada penyataan biasa. Betul lah. Betul. Puisi ni memang ia jauh daripada penyataan biasa. Ia bukan satu ayat biasa. Ia satu ayat yang lahir dari jiwa. Ayat orang kata ayat berhikmah. Ayat yang mempunyai impak kepada orang yang mendengar. Itu penjiwaan. Jadi kalaulah Aisyah nak latih diri, cuba latih jiwa dulu. Latih penjiwaan tu. Keluarkan ayat-ayat yang indah daripada jiwa. Walaupun kita marah. Walaupun marah sebenarnya, seorang penulis kreatif itu bila dia nak capai keindahan dalam penulisan dia, dia terpaksa keluarkan perkataan-perkataan yang indah walaupun dia marah. Tapi dia menggambarkannya dengan berbagai simbolik yang ada di dunia ni yang boleh memberi simbolik kepada kemarahan dia yang buat-buat tu. Ada contoh-contoh puisi yang menunjukkan dia marah. Kita mungkin kurang membaca puisi yang marah begitu sebabnya puisi yang marah-marah ni selalunya orang tak deklamasi sangat. Orang deklamasi puisi yang berbentuk patriotism, menaikkan semangat, memberi motivasi. Itu di antara contoh puisi yang selalunya dibaca. Tapi puisi-puisi yang berbentuk kegagalan, puisi yang berbentuk kekecewaan, puisi yang berbentuk kemarahan, yang ini adalah dalam kalangan mereka penulis-penulis secara personal. Maksud personal ni ialah mereka kadang-kadang membaca di pentas-pentas pemuisi sahaja. Bukan di pentas umum. Bukan. Okey. Jadi penjiwaan ini walau bagaimanapun ia kena tahap mencapai tahap yang maksimum. Sebab apa? Karya-karya kita tu biar berjaya mencapai jiwa pembaca. Okey? Jadi penjiwaan ni ialah satu elemen yang agak wajib lah saya kata kena ada penjiwaan.
Lepas tu bila awak tengok orang menulis puisi, tak usah pergi kacau lah. Tak usah pergi kacau. Awak duduk, tengok je lah dia buat apa pun. Dia tengah kecek sore ke, dia tengah macam melihat alam ke, dia menangis seorang diri ke ketika menulis, dia ketawa seorang diri ke, sebenarnya dia tengah menjiwai. Sebab tu orang kata penyair ini adalah mereka yang gila. Sebabnya bila dia menulis tu kadang-kadang dia sendiri yang mengalirkan air mata. Dia cuba nak menjiwai puisi itu melalui penjiwaan yang mendalam lah tu. Ni tak, kita tulis puisi, kita sendiri pun tak terkesan dengan puisi kita. Macam mana orang lain nak terkesan. Okey. Lagi sikit ialah plot dan tema. Plot dan tema ni ada juga bukan saja dalam cerpen, tetapi juga ia ada di dalam penulisan puisi. Okey, plot dan tema tidak pernah lari daripada penulisan kreatif Ia adalah seluas capaian mata dan minda seorang penulis yang menulis. Kena banyak membaca, banyak mengembara, banyak kumpul pengalaman hidup. Sebab bila ada plot dan tema sebenarnya kita tertakluk dan kita menulis dalam lingkungan plot dan tema itu sahaja. Nak tulis, orang kata nak tulis cerpen, bagi plot, kita boleh go further tau sebab ayat kita banyak yang kita boleh gunakan. Tetapi dalam penulisan puisi, diberi tema yang sama, cuba tulis puisi, tak ramai boleh buat. Sebab kita kena menggunakan simbolik yang tinggi dalam penulisan kreatif puisi ni. Kita tak boleh tulis sebagaimana kita tulis cerpen. Walaupun cerpen tu dia dah ringkas daripada novel, tetapi puisi dia lebih ringkas daripada cerpen. Cerpen ya. Dan ayat-ayat dia ialah 2 lapis, 2-3 lapis. Bukan ayat di permukaan sahaja. Kalau lah cerpen itu 2 lapis, puisi ni saya boleh kata 3, 4, 5 lapis lagi. Lebih mendalam lagi. Dia punya tersirat tu, peratus tersirat tu lebih dalam daripada peratus tersirat sebuah cerpen. Okay, jadi apa yang perlu buat? Yang perlu kita buat ialah kita kena banyak membaca. Sekejap saya nak jawab telefon sekejap. Hello, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Ya, mana doktor? Tengah ada kelas doktor. Okey. Okey. Siap dah tu. Berapa bulan tu doktor? 18 hari bulan 1. Kita peruntuknya masa bulan 15 hari kedua-dua minit ya. Kita nak fokus penting bab 1, bab 3, bab 4. Misalnya bab 1 tu proposal ada. Ya. Bab yang ketiga metodologi. Bab yang keempat hasil dapat maksudnya setiap 4 ke 5 minit. 5 minit. Sekejap tu. Saya boleh. Cuma doktor, saya tak pasti lagi tu. Sebab saya baru nak hantar permohonan kepada Dr. Ramizu. Saya ke Langkawi 14 hingga 16. Jadi saya nak minta permohonan balik tu, saya nak kuarantin diri saya di Langkawi tu. Jadi kemungkinan saya nak minta working from home daripada Dr. Ramizu, tapi tak pasti dia bagi ke dok. Saya baru nak hantar permohonan hari ni. Saya tunggu dia itu dulu. Kalau jadi tu saya maklum. Ya, betul doktor. Boleh doktor Okey, dengan sebanyak doktor. Assalamualaikum. Okey, sorry tadi ada panggilan telefon. Jadi apa yang saya katakan tadi ialah kita sebagai seorang penulis, apabila anda nak menulis puisi ke cerpen ke, yang penting ialah perlu membaca. Okay, dalam surah dalam Al-Quran sendiri pun telah dinyatakan bahawa bacalah, Iqra. Cubalah baca Iqra jadi kat situ kita nampak bahawa pembacaan itu adalah satu perkara yang paling penting untuk seorang penulis. Kalau tak suka membaca, carilah maklumat dari segi yang lain pula untuk anda pastikan bahawa maklumat membaca itu dapat dalam diri anda. Kalaulah anda rasa
Cuba pun tak boleh membaca. Tontonlah. Dapatkan ilmu tu. Ataupun dengarlah cerita daripada orang lain yang pandai atau pakar dalam bidang tu. Contohnya anda nak buat cerita pasal doktor. Anda tak suka cerita, anda tak faham buku-buku doktor. Kan? Tengok cerita TV pun tak faham apa yang doktor buat. Jadi anda jumpa doktor sendiri, sembangkan doktor. Tanya dia apa yang dia buat untuk COVID. Jadi bila anda sembangkan dia, itu sebenarnya salah satu cara anda mendapatkan data ataupun anda mendapatkan isi untuk penulisan anda. Okey, jadi untuk seorang penulis kreatif kena ada plot dan juga tema ya. Okey, untuk seterusnya kita akan masuk ciri-ciri puisi ni nanti next class lah. Sebab tak sempat dah ni nak bincang tentang ciri-ciri puisi sebab kena tengok satu demi satu puisi dan kita kena kenal dia punya jenis sebab untuk kuis awak dan juga mid-sem awak kita akan keluarkan soalan yang berdasarkan nota-nota inilah. Ini nota ni penting, saya akan naikkan nanti dalam Google Classroom. Okey, Aisyah. Ada soalan nak tanya, Aisyah? Tak ada, madam. Tak ada, madam. Hantar dah buku scrap? Faham. Tak, buku scrap. Hantar dah? Hantar dah. Yeah, okey. Untuk kelas seterusnya, mungkin boleh baca nota dulu. Saya akan bagi nota yang tadi tu. So, awak baca balik nota tu dan juga cuba tengoklah untuk nota seterusnya kita akan bincang berkaitan dengan puisi secara lebih mendalam. Boleh Aisyah? Okey, boleh, madam. Boleh. Okey, jadi saya ucap terima kasih sebab hadir. Kita pun tak tahu Rawadah tu kenapa dia tak hadir.